Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Salam #09educators. Saya Cikgu Zaini binti Ghazali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Hari ini akan membentangkan program amalan terbaik bagi unit bimbingan dan kaunseling yang bertajuk Give Me 5. Program Give Me 5 dijalankan di sekolah
atas beberapa isu. Antara isu yang dipilih iaitu isu utama bagi masalah sekolah menengah kebangsaan Tengku Sulaiman iaitu isu kehadiran murid yang tidak stabil. Jadi, program ini dijalankan untuk meningkatkan peratus kehadiran murid yang tidak stabil. Matlamat program ini adalah untuk menggalakkan para pelajar datang ke sekolah dengan memotivasikan mereka dengan mengubah sikap negatif mereka terhadap sekolah kepada sikap yang lebih positif, iaitu hadir ke sekolah. Jadi, objektif program ini adalah untuk meningkatkan peratus kehadiran murid, yang pertama. Yang kedua, dapat menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan perasaan sayang murid kepada sekolah. Di sini terdapat data yang menunjukkan peratus ketidakhadiran yang tidak stabil di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Purata peratus kehadiran pelajar bagi tahun 2019 tidak dapat mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh unit HEM, iaitu 90% ke atas. Begitu juga dengan purata peratus kehadiran pelajar bagi tahun 2020. Tapi purata ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih juga belum mencapai tahap 90% ke atas. Justru itu, program ini dipilih untuk menggalakkan pelajar-pelajar hadir ke sekolah. Antara plan perancangan yang dijalankan oleh pihak sekolah iaitu membuat perbandingan peratus kehadiran ke sekolah. Macam tadi, kami ambil data daripada APDM untuk melihat kehadiran pelajar ke sekolah. Selepas membuat perbandingan, pihak kaunseling mengadakan mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan program Gamify. Maknanya program Gamify ini bukan hanyalah program unit bimbingan kaunseling, tetapi program Gamify ini adalah merangkumi satu sekolah. Semua pihak terlibat dalam menjayakan program Gamify. Langkah yang ketiga, setelah kita membuat mesyuarat jawatankuasa, kita cuba mengenal pasti kumpulan sasaran mengikut tingkatan. Langkah yang keempat, kita menyediakan carta ahli kerja bagi memastikan program permulaan kerja hingga akhir kerja berjalan dengan lancar. Ianya lebih terancang dan tersusun. Dan langkah yang kelima, kami mengumpul data kehadiran murid setiap kelas melalui APDM. Dan yang keenam, melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang. Apakah intervensi-intervensi yang dijalankan bagi menjayakan program Gamify ini? Di sini carta ahli proses program, iaitu kami bermula dengan mengenal pasti masalah. Macam tadi, kami kenal pasti isu ketidakhadiran yang tidak stabil. Seterusnya kami akan membuat pemantauan. Pemantauan itu dibuat di dalam APDM. Kami juga bekerjasama dengan guru data bagi memperolehi data supaya data yang kami dapat lebih tepat dan senang untuk kami menguruskan isu ketidakhadiran pelajar. Seterusnya intervensi dilakukan. Antara aktiviti intervensi yang dilakukan contohnya seperti ziarah cakna dan juga menghubungi waris. Sekiranya pelajar tersebut walaupun kita menghubungi waris 2-3 kali namun mereka masih lagi gagal untuk hadir ke sekolah, kita akan membuat lawatan ke rumah iaitu ziarah cakna. Seterusnya apabila pelajar itu tidak berjaya juga untuk hadir sepenuhnya, kita akan adakan sesi kaunseling dan apabila mereka berjaya, mereka dapat hadir pada bulan berikutnya. Sekiranya mereka berjaya untuk hadir ke sekolah sepenuhnya, kita akan berikan ganjaran iaitu program Gamify. Dan sekiranya pelajar tersebut tidak berjaya untuk hadir sepenuhnya, kita akan mengulangi proses yang sama sehinggalah mereka berjaya hadir ke sekolah sepenuhnya pada bulan berikutnya. Bagaimanakah pelaksanaan program Gamify ni? Mesti ramai tertanya, apakah itu Gamify? Okey, program Gamify ni terbagi kepada dua, secara individu dan juga secara berkumpulan. Secara individu, kita akan membuat cabutan nama pelajar yang kehadirannya 100% hadir pada bulan tersebut. Okey, pelajar akan mendapat cabutan sebanyak RM5. Cabutan untuk 3 orang pelajar mengikut tingkatan. Tingkatan PPKI, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan tingkatan 6. Jadi untuk kenapa dikatakan Gamify? Kita mencabut RM5 untuk diberi kepada pelajar yang hadir penuh ke sekolah. Sekolah kami mempunyai bilangan pelajar yang ramai iaitu lebih daripada 1,200 orang. Jadi untuk memberi dalam jumlah yang banyak akan memberi kesan. Jadi kesan kepada kami lah sebab
bajet, kita bergantung kepada bajet. Jadi apabila kita dapat membeli secara menyeluruh mengikut tingkatan, jadi pelajar-pelajar akan lebih rasa seronok, rasa dihargai. Okey, itu daripada segi individu. Dan dari segi tim untuk kumpulan pula, kelas yang mencapai peratus kehadiran tertinggi akan mendapat CJ Best Attendance dan akan diberi mengikut bulanan. Dan di akhir tahun nanti, sekiranya kelas tersebut kehadirannya paling tertinggi di dalam ranking kelas, itu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sehinggalah tingkatan 6, mereka akan mendapat cabutan sebanyak RM50. Jadi program Gamify ini bertepatan dengan cabutan RM5 untuk individu dan RM5 untuk kumpulan. Jadi bila kita tengok dari segi individu, pelajar-pelajar akan rasa seronok, tertunggu-tunggu nama mereka akan naik di papan masa-masa cabutan nanti. Dan guru kelas pun excited apabila kelas mereka disebut dan diberi anugerah walaupun hanya CJ Best Attendance, tapi apabila hampir setiap bulan mereka dapat, mereka akan rasa bangga. Mereka akan selalu hitung, kelas akak dah ada 4 kehadiran penuh bulan tahun 2022 ni. Contohnya macam tu. Jadi kita mewujudkan keseronokan, fun untuk menarik minat budak datang ke sekolah. Okey, untuk cabutan secara individu ni kita menggunakan aplikasi Whale di mana senarai nama akan diperolehi daripada guru tingkatan dan guru tingkatan akan masukkan nama tersebut dalam Google Form. Google Form akan sampai kepada unit bimbingan dan kaunseling dan seterusnya. Senarai nama pelajar yang kehadiran 100% pada bulan tersebut akan dicabut secara rawak menggunakan aplikasi Whale. Jadi mereka tertunggu-tunggu bila nama mereka akan disebut, bila nama mereka akan naik. Jadi ini akan menarik minat pelajar datang ke sekolah. Apakah tindakan yang kami lakukan untuk menjayakan program Gamify ni? Pelbagai-bagai acara yang dilakukan. Contoh, mula-mula sekali pihak sekolah mengadakan pelancaran daripada pihak sekolah untuk menggalakkan kedatangan pelajar. Pelancaran ni akan dihadiri oleh PIBG dan juga pegawai perhubungan sekolah. Jadi semua keseluruhan sekolah, warga sekolah mengetahui program ini berjalan dan pelajar-pelajar termaklum program ini berjalan di sekolah kita. Kita adakan pelancaran, perasmian, kita menggantung banner untuk makluman kepada para pelajar dan juga mengedar brosur bagi maklumat ni disampaikan kepada para pelajar. Jadi pelajar tertunggu-tunggu bulan berikutnya adakah nama mereka akan disebut. Okey, selain daripada itu kita juga mengadakan mengalu-alukan kedatangan pelajar. Sekiranya kita dapati pelajar yang kemarin tidak hadir ke sekolah, kita akan tanya, kenapa tak datang kemarin? Jadi secara tak langsung, pelajar dah tahu yang cikgu mengambil berat terhadap kehadiran mereka ke sekolah. Selain daripada itu, kita juga adakan ziarah cakna. Macam tadi dalam proses tindakan kita ada program ziarah cakna. Kita akan cuba kenal pasti masalah pelajar, kenapa tidak hadir ke sekolah dan kita akan menziarah mereka di rumah. Kita akan cuba lihat. Kadang-kadang kita tak tahu apakah masalah pelajar yang menyebabkan pelajar gagal untuk hadir ke sekolah. Mungkin masalah ibu bapa, mungkin masalah diri sendiri dan juga mungkin masalah persekitaran. Dan rata-rata yang kami dapati apabila kami membuat ziarah cakna, ada keluarga yang ibu bapa yang tak sihat, pelajar terpaksa tidak hadir ke sekolah kerana terpaksa menjaga ibunya yang sakit, dan dari situ juga kita akan cuba memberi bantuan-bantuan yang sepatutnya untuk keluarga berkenaan. Selain daripada itu, dalam program Gamify ini juga kita membuatkan pemuafakatan. Kita bercerita dengan ibu bapa, program yang dijalankan supaya ibu bapa bersama-sama turut bersama-sama dengan pihak sekolah bagi menjayakan program kita. Apabila program kita berjaya, Gamify ini, peratus yang lain masalah sekolah juga pun akan berkurangan. Okay, selain daripada itu, mentor menti juga disebut dalam program mentor menti. Cikgu-cikgu yang mempunyai mentor menti akan membuat teguran kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kehadiran. Jadi di sini pihak sekolah semua bekerjasama dan akhir sekali aktiviti ataupun tindakan bagi menjayakan program Gamify ini ialah talian kasih. Talian kasih ni kita akan menghubungi pelajar-pelajar berkenaan dan juga keluarga berkenaan sekiranya anak mereka gagal untuk hadir ke sekolah. Banyak kebaikan apabila pelajar yang dapat hadir ke sekolah. Apabila mereka hadir ke sekolah, kita tahu banyak isu yang dapat diselesaikan. Apabila mereka hadir ke sekolah, barulah cikgu boleh buat sesuatu untuk membantu pelajar-pelajar ini. Bila hadir ke sekolah, barulah kita dapat membentuk jati diri pelajar-pelajar ini. Okey, hasil daripada impak daripada program yang kami jalankan sepanjang 2 tahun
pemerhatian 2 tahun perjalanan program ini dijalankan, Impact dia sangat memberangsangkan. Dia memberi kesan yang baik dari segi kurikulum dan juga kurikulum. Okey, mari sini kita lihat peratus kehadiran. Kalau kita tengok daripada tahun 2019, hanya 87.45% sahaja kehadiran keseluruhan daripada PPKI hinggalah ke tingkatan 6. Pada tahun 2020, kehadiran kita meningkat sedikit. Walaupun hanya sedikit, tapi ada proses peningkatan yang kita nampak agak positif, iaitu 87.69%. Dan akhirnya pada tahun 2021, kehadiran Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Senaman dengan adanya program Gamify ini berjaya mencapai 90.35%. Jadi ini amat membanggakan dan membantu pihak sekolah dalam merealisasikan apa-apa saja program. Sekiranya pelajar datang sekolah, kita mampu untuk membentuk mereka. Kalau tadi kita tengok peratus kehadiran murid dari segi HAM dan hampir mencapai KPI, sekarang kita lihat pula kurikulum. Dari segi kurikulum, keputusan SPM GPS pada tahun 2019, sekolah berjaya mendapat 5.28 dan pada tahun 2020 kita agak meningkat sikit iaitu 5.84 dan hasil pada tahun 2021 sekolah berjaya mencipta GPS iaitu 5.25, satu peningkatan yang baik. Dengan hadirnya ke sekolah, macam saya cakap tadi, apabila pelajar datang ke sekolah, kita dapat bantu mereka. Kita dapat bantu mereka untuk memaklumkan mereka kepentingannya untuk menduduki peperiksaan. Dan untuk keputusan SPM PJNK pada tahun 2019, sekolah berjaya mencipta 2.95. Pada tahun 2020, satu peningkatan iaitu kita berjaya mendapat 2.90 dan akhirnya pada tahun 2021 kita mencapai pangkal PNGK iaitu 3.09. Itu dari segi akademik. Dari segi penlibatan dalam kurikulum pula, ramai pelajar-pelajar yang berbakat dapat mewakili sekolah dalam bidang-bidang yang tertinggi, sama ada dari segi kebangsaan dan juga mewakili negeri. Contoh, badminton, menjohan tempat pertama, tempat ketiga. Olahraga MSSPS, kita mendapat emas, 3 emas. Catur, tempat keempat, ketujuh dalam perempuan bawah 15. Dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihatlah apabila kehadiran pelajar itu dapat diatasi, masalah kehadiran itu dapat diatasi, kita dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang berbakat. Sebab kita tahu potensi mereka. Kalau mereka tidak hadir ke sekolah, bagaimana kita nak bantu mereka untuk mencapai dan merealisasikan hasrat sekolah. Akhirnya sudah tertulis lagi, carta peratus kehadiran kita akhirnya melebihi 90%. Hampir mencapai KPI HAM iaitu 90% ke atas. Perkara ini sangat membanggakan dan menggembirakan hati pihak sekolah. Okey, hasil keseluruhan daripada kita punya program, apakah impak keseluruhan kepada keseluruhan program-program Gamify ini dari murid terpilih iaitu daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6 termasuk PPKI. Program ini berjalan dengan lancar, terancang, termaklum, semua pihak mengambil berat, semua pihak mengambil tahu dari segi pengurusan sekolah, guru-guru sekolah, PIBG dan juga pegawai perhubungan sekolah, semua termaklum tentang program yang kita jalankan. Pelaksanaannya sistematik sepanjang tahun, pelajar seronok, rasa seronok walaupun jumlah hanya RM5 diberi kepada pelajar, tetapi perkara tersebut menggembirakan mereka. Kita juga program ini juga mendapat sokongan daripada PIBG, pentadbir, guru-guru. Jalinan inilah yang membentuk pelajar-pelajar untuk hadir ke sekolah. PIBG banyak memberi bantuan, memberi sokongan, memberi dana dan juga bekerjasama dalam menjayakan program Gamify ini. Dan akhir sekali, apabila sekolah ini kehadiran peratus kehadiran meningkat di sekolah kita, maka kemenjadian murid secara menyeluruh dari segi akademik, kurikulum dan sosial dan sumur dapat dilaksanakan di sekolah ini. Jadi kesimpulannya, program Gamify ini membantu pihak sekolah dalam merealisasikan hasrat sekolah dari segi akademik, dari segi sukan, dari segi sosial, dari segi disiplin dan segala-galanya. Semoga saya rasa itu saja pembincangan saya pada pagi ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan dapat memberi sebagai penanda aras untuk yang lain. Sekian, itu saja. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.